Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira akan membincangkan bab 3 untuk silibus matematik KSSM tingkatan 4 iaitu penaklukan logik. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik yang pertama iaitu pernyataan. Standard pembelajaran kali ini ialah untuk membina dan membanding nilai kebenaran akas, songsangan dan kontras positif bagi suatu implikasi. Jadi objektif video pada kali ini adalah untuk menentukan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontras positif bagi suatu implikasi. Jadi nilai kebenaran pernyataan akas, songsangan dan kontras positif adalah seperti dalam jadual ini. Jadi saya faham murid-murid ataupun mungkin sebahagian daripada guru akan rasa bagaimana nak ingat? Banyak sangat. Keliru. Jadi, tonton video ini sehingga habis kerana saya akan berikan tips bagaimana untuk kita mudah ingat dan faham untuk mencari nilai kebenaran pernyataan, akas, songsangan dan kontras positif. Jadi murid-murid, sebenarnya murid-murid tak perlu hafal terlalu banyak. Yang murid-murid perlu hafal, tips mudah hafal di sini, hafal yang ini sahaja dahulu, iaitu untuk jika P maka Q. Jadi jika P kita benar, Q kita benar, kita akan dapat implikasi jika P maka Q akan menjadi benar. Jika P kita benar tetapi Q kita palsu, implikasi jika P maka Q akan dapat palsu. Tetapi untuk jika P itu benar dan Q itu benar, kita juga akan dapat jika benar maka benar juga akan mendapat suatu implikasi yang benar. Okey, seterusnya jika P palsu dan Q kita juga palsu, jika P maka Q kita juga akan dapat benar. Jadi bagaimana kita nak mudah ingat untuk yang ini? Kita boleh buat kesimpulan di sini. Jika P maka Q sentiasa benar kecuali apabila P benar dan Q palsu. Jadi murid-murid lihat di sini, hanya palsu apabila P benar, Q-nya adalah palsu. Bermaksud anti jadiannya benar tetapi akibatnya menjadi palsu. Jadi jika anti jadian palsu, kita fokus jika anti jadian palsu, dua baris ini, maka implikasi sentiasa benar. Implikasi sentiasa benar kerana implikasi tidak bergantung kepada kebenaran akibatnya. Jadi walau apa pun murid-murid hanya hafal yang ini sahaja, iaitu hanya palsu apabila P-nya benar, Q-nya palsu. Dalam situasi lain ianya adalah benar. Okey, selain itu, murid-murid perlu ingat yang ini, iaitu bagaimana kita faham apa itu akas, songsangan dan kontras positif untuk memudahkan kita mencari nilai kebenaran akas, songsangan dan kontras positif. Jadi yang ni kita dah bincang di dalam video sebelum ini. Jadi kita lihat tips mudah ingat untuk akas. Jadi ini adalah jadual kita tadi. Kita lihat, saya warnakan dengan warna yang sama. Jadi jika kita ada P kita benar, Q kita benar, benar, palsu, palsu, benar, palsu, palsu. Sekarang bagaimana kita nak tentukan akas kita? Jadi kita faham, jika implikasi jika P maka Q, maka akas adalah jika Q maka P. Jadi apa yang kita boleh analisis di sini, kedudukan anti jadian dan akibat telah berubah. Jadi untuk akas, lihat yang berwarna hijau. Okey, sekarang anti jadiannya adalah Q dan akibatnya adalah P. Jadi kita ubah sahaja kedudukan untuk anti jadian dan akibat. Jadi Q kita tadi adalah benar, P kita adalah benar. Jadi di sini, okey, sekarang Q kita adalah palsu, jadi anti jadian yang menjadi palsu. Okey, akibat kita asalnya palsu, sekarang akibat kita untuk akas adalah benar, iaitu anti jadian untuk implikasi. Jadi untuk baris ketiga, okey, kita tahu untuk implikasi kita akibat kita benar, sekarang akasnya menjadi benar sebab implikasi akasnya adalah terbalik dan P-nya menjadi palsu dan seterusnya akas menjadi palsu. Okey, anti jadian palsu, akibatnya juga palsu. Jadi kedua-duanya palsu. Jadi bagaimana kita nak tentukan di sini? Ini yang cikgu kata sebentar tadi, hanya hafal yang ini sahaja. Jadi daripada jadual kebenaran untuk implikasi, kita dapati hanya palsu apabila P benar, Q palsu. Jadi kita cari P benar,
Q palsu, baris ketiga. Jadi situasi ini sahaja yang akan menyebabkan menjadi palsu. Yang lain kita akan dapat benar. Jadi kita boleh rujuk kepada jadual kebenaran yang asal tadi, yang berwarna pink, kita akan dapat benda yang sama. Jadi di sini cikgu fahamkan murid-murid bagaimana sebenarnya nilai kebenaran akas ini kita perolehi. Seterusnya, bagaimana pula kita nak ingat untuk songsangan? Okey, kerana kita faham nak hafal satu-satu ni adalah sangat sukar. Jadi tipsnya di sini, songsangan adalah pernafian bagi pernyataan. Jadi pernafian dalam bentuk delta P, delta Q, iaitu jika delta P maka delta Q. Kita nafikan pernyataan. Jadi kita buat antijadian untuk songsangan di sini, iaitu delta P. Dan akibatnya adalah delta Q. Jadi kita rujuk kepada implikasi kita. Sekiranya P kita benar, delta P akan jadi palsu. Dan sekiranya Q kita benar, delta Q juga akan menjadi palsu. Okey, begitu juga untuk sekiranya benar menjadi palsu, palsu akan menjadi benar. Baris ketiga, palsu menjadi benar. Okey, akibat benar akan menjadi palsu. Dan baris terakhir, okey, palsu-palsu, kita akan dapat pernafiannya benar. Jadi di sini, okey, di sini baru murid-murid rujuk jadual kebenaran implikasi yang cikgu minta murid-murid hafal, iaitu hanya palsu apabila P benar, Q palsu. Jadi kita lihat di sini P benar, Q palsu, baris ketiga. Jadi kita tulis palsu di sini. Jadi inilah nilai kebenaran songsangan yang kita dapat daripada implikasi yang diberi, yang berwarna biru yang asalnya. Jadi yang berwarna hijau ini cikgu huraikan bagaimana kita dapat di sini. Jadi palsu-palsu kita dapat benar, kita rujuk di sini. Palsu benar kita dapat benar, palsu benar. Okey, benar palsu kita dapat palsu, dan benar-benar murid-murid akan dapat benar. Jadi kita boleh bandingkan dengan jadual asal yang diberi tadi. Kita akan dapat benda yang sama. Jadi di sini cikgu bantu bagaimana sebenarnya untuk kita faham dan mudah ingat nilai kebenaran untuk songsangan. Okey, seterusnya bagaimana pula untuk kita mudah ingat nilai kebenaran bagi kontras positif. Jadi tips sebentar tadi atau tips di dalam video sebelum ini, cikgu maklumkan kontras positif sebenarnya pernafian bagi akas. Jadi kalau akas jika Q maka P, pernafiannya kita akan dapat jika delta Q maka delta P. Jadi kita akan susun jadual kebenaran kita di sini. Okey, jadi sekarang antijadian kita adalah delta Q. Akibat kita adalah delta P. Jadi merujuk kepada jadual kebenaran, okey, untuk implikasi tadi, delta Q, okey, Q kita adalah benar, sekarang kita tulis palsu. Daripada Q akibat akan menjadi antijadian. Jadi di sini murid-murid kena lihat betul-betul supaya faham. Okey. Untuk akibat, okey, delta P sebelum ini P adalah antijadian. Okey, delta P sekarang akan, bila kita nafikan kita akan jadi palsu, tetapi menjadi akibat sebab kita nak nafikan akas untuk dapat kontras positif. Jadi di sini murid-murid ulang langkah ini untuk setiap baris. Jadi delta Q dari palsu menjadi benar, delta P dari benar menjadi palsu. Seterusnya, delta Q benar menjadi palsu. Tilda P akan menjadi palsu menjadi benar. Okey, seterusnya tilda Q, okey, daripada palsu menjadi benar. Tilda P daripada palsu juga akan menjadi benar. Jadi di sini baru kita akan rujuk jadual kebenaran untuk nilai kebenaran implikasi yang cikgu minta murid-murid hafal awal-awal tadi, di mana kita buat satu kesimpulan. Okey, implikasi jika P maka Q hanya palsu apabila P-nya benar, Q-nya palsu. Yang lain kita akan dapat benar. P-nya benar, Q-nya palsu, kita dapat palsu. Yang lain kita akan dapat benar. Jadi kita boleh rujuk satu-satu di sini. Palsu, palsu, benar, benar, palsu, 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 benar, palsu, benar, 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 kita dapat benar. Jadi inilah bagaimana cara untuk kita hafal jadual kebenaran untuk akas, songsangan, kontras positif bagi suatu implikasi.
Okey, seterusnya kita akan lihat contoh soalan di sini. Contoh 13 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Tentukan nilai kebenaran implikasi akas, songsangan dan kontras positif bagi implikasi jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Jadi, kita gariskan jika, kita gariskan maka, kita akan kenal pasti P dan Q. Jadi, ini adalah P kita. Okey, selepas perkataan maka adalah Q. Jadi di sini kita lihat 2 darab 3 sama dengan 6 adalah suatu yang benar. Okey, seterusnya 8 tolak 2 darab 3 adalah 18. Jadi di sini adalah palsu kerana sebenarnya 8 tolak 2 darab 3 bersamaan dengan 2, bukan 18. Jadi di sini untuk suatu implikasi, okey, kita rujuk balik jadual kebenaran kita. Jika P kita benar, Q kita palsu, jadi kita akan dapat implikasinya adalah palsu. Jadi kita dah dapat jawapan untuk implikasi, iaitu nilai kebenarannya adalah palsu. Okay, seterusnya bagaimana pula untuk kita dapat nilai kebenaran akas? Kita tahu akas dalam bentuk jika Q maka P. Jadi di sini anti jadian kita adalah Q. Bermaksud anti jadian kita adalah palsu. Dan akibat kita adalah P, iaitu benar. Jadi di sini murid-murid juga akan rujuk jadual kebenaran. Okey. Palsu benar. Jadi kita dapat nilai kebenaran untuk akas adalah benar. Jadi kita dah dapat jawapan di sini. Okey. Okey, seterusnya kita bincangkan pula untuk songsangan di sini. Okey. Jadi songsangan kita tahu dalam bentuk jika tilda P maka tilda Q. Jadi songsangan sebenarnya kita nafikan pernyataan. Okey, jadi pernyataan kita tadi P kita adalah benar. Apabila kita nafikan, anti jadian kita akan menjadi palsu. Okey. Dan akibat kita asalnya palsu, apabila kita nafikan akan menjadi benar. Okey, seterusnya murid-murid perlu hafal jadual kebenaran yang cikgu minta sebentar tadi. Okay, daripada jadual kebenaran kita, palsu, benar, kita akan dapat nilai kebenaran untuk songsangan kita bagi implikasi jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18 adalah benar. Jadi songsangan kita tadi, jika 2 darab 3 bukan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 bukan 18. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang terakhir. Okey, yang terakhir kita nak cari untuk songsangan. Okey. Okey, minta maaf, kontras positif sebenarnya. Jadi kita tahu kontras positif adalah kita nafikan akas. Jadi bila kita nafikan akas, bila kita tahu akas kita dalam bentuk jika Q maka P, bila kita nafikan akas kita akan dapat jika tilda Q maka tilda P. Jadi sekarang anti jadian kita adalah nafikan Q, iaitu 8 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 18. Jadi bila kita nafikan Q daripada palsu akan menjadi benar. Jadi sebenarnya kita hanya lihat nilai kebenaran sahaja kita boleh dapat jawapan. Dan tilda P untuk akibat kita nafikan P. Jadi kalau kita nafikan P, kita akan dapat 2 darab 3 tidak sama dengan 6. Jadi daripada benar kita akan dapat palsu. Jadi di sini sama juga seperti yang saya maklumkan sebelum ini, murid-murid hanya perlu hafal jadual kebenaran ini sahaja, iaitu jadual kebenaran untuk implikasi. Di samping tahu tulis dalam bentuk bagaimana kontras positif, iaitu pernafian untuk akas. Itu tips yang saya beri sebelum ini. Jadi daripada jadual kebenaran ini kita dapati benar palsu, kita akan dapat palsu. Okey. Jadi ini adalah jawapan yang lengkap untuk contoh 13 sebentar tadi. Setakat itu saja, saya harap video pada kali ini dapat membantu murid-murid mahupun guru-guru di luar sana. Sekian, terima kasih.